بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا للعلم واشرح صدورنا للعلم وافصح لساننا للحفظ وارزقنا لعمله. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah beri peluang dan kesempatan pada kita di sini, residen Semarang, dan juga ada tetamu pada luar. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang. Baik, kita akan memulakan pengajian kita untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini bukan tajuk umum lagi. Kali ini lebih spesifik dan kita akan terus setiap bulan insya-Allah kalau Allah beri izin. Dan kita akan menelusuri karya-karya berkaitan dengan kitab turas yang ditulis oleh ulama perempuan. Saya yakin ada tak yang pernah tengok? Saya yakin macam tak pernah tengok buku ni, kan? Buku ini adalah buku yang dah di-compile lah. Compile ulama-ulama wanita perempuan yang dulu-dulu yang Nusantara lah, alam Melayu, yang menulis buku pada ketika itu. Kemudian disusun jadilah satu buku besar ni. Banyaklah dia punya muallif dia. Penulis dia banyaklah, ramailah penulisnya. Jadi dia dalam tulisan Jawi. Saya tadi dah snap tadi. Dan tulisan Jawi dia kalau baca kena 5 kali. Sebab apa? Sebab dia bukan Jawi baru, Jawi lama. Jawi lama. Dan Jawinya bercampur Arab. Nak kena baca betul-betul. Contoh perkataan Arab yang digunakan mu'adduhu. Mu'adduhu tu bahasa Arab. Kalau kita baca Sejawi, bahasa Melayu semua sekali tiba kat sini mu'adduhu. Memang orang tak boleh baca sampai akhir, tak tahu apa maksud dia. Jadi pada saya buku ni sangat unik lah untuk kita wanita. Dan sebenarnya apa yang kita nak bawakan ialah wanita menurut Al-Quran, betul? Part 1. Tapi kali ini kita bawa betul wanita menurut Al-Quran part 1, wanita yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Kecil lagi dalam alam tamadun Melayu. Kecil lagi tu dia. Ni penulis-penulis ni. Boleh faham tak? Tajuk tadi besar kan, so kecil-kecil sampailah kepada yang kita nak bincang hari ni. Ambil sikit je, kecil saja tapi perbahasan sangat besar. Banyak tebal ni, agak-agak bertahun kita habis ni. Tapi sangat bagus isinya. Benda yang sangat mudah yang hari-harian kita buat ditulis dalam ni. Baik. Buku yang pertama kita akan mulakan dengan buku ni. Ni buku asal bahasa Arab dia. Ni bahasa Arab. Ni bahasa Arab. Okey, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Okey ya. Bukunya Adabul Fatat. Apa maksud dia? Bahagian yang pertama itu adab-adab kanak-kanak. Maknanya apa namanya? Adab untuk anak-anak lah, ya. Adab sopan orang-orang muda. Kalau kita panggil syabab, tapi dalam ni diguna fatat. Adab sopan orang-orang muda, ataupun disebut perawan, disebut juga, ya. Yang mana karangan asal buku ni adalah Al-Fadil Ali Effendi Fakri. Kemudian diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu Riau oleh siapa? Badariyah Muhammad Tahir. Ni kita nak baca buku yang diterjemahkan oleh Badariyah Muhammad Tahir, buku berkaitan dengan adab sopan orang-orang muda, kanak-kanak ataupun perawan.
Baik. So, tajuk pun macam macam perawan wanita kat sini kan. Okey. Yang pertama disebut tentang makanan sihat. Saya tahu ni Ustazah, semua pengamal diet ni saya tahu ni. Jadi hari ni kita nak tengok bagaimana yang ditulis oleh ulama wanita ini, menurut pandangan ulama asal buku ini, kemudian terjemahkan. So kata makanan sihat macam mana? Saya bacakan dia. Segianya, faham tak segianya? Bahawasanya macam itulah agaknya. Segia bahawa hendaklah makan pada waktu yang tertentu. Waktu pun kena spesifik. Tak boleh makan suka-suka hati. Nak makan sambil tengok TV ngunyah. Biasa kita kan, kita biasa kena ada kudap-kudap. Boleh kudap tu, tapi kena ada waktu-waktu yang tertentu. Tak bolehlah main pakai hentam je. Baik. Lazim bahawa makan akan sayur-sayuran yang dimasak. Dia kata kita ni kena melazimkan diri makan sayur-sayuran yang dimasak. Maknanya kalau ulam-ulam tu boleh, tapi dia suruh lazimkan yang dimasak. Dia kata apa? Supaya mudah hancur, mudah hadam. Yang dimasak itu mudah hadam. Dan ada pun barang yang tiada dimasak, iaitu memberatkan di atas muaddahnya. Tu kata muadduhu dia kata. Ada pun barang yang tidak dimasak, dia kata memberatkan perutnya. Maknanya susah nak hadam. Okey, itu bahasa dia. Setakat ni boleh ikut? Boleh nah. Om bijak pandai belaka depan ni, jadi saya tak kisah sangat. Okey. Kemudian terus, tiada harus memakan akan makanan yang berlemak pada musim yang bersangatan panas. Musim panas tak boleh makan makanan berlemak. Maknanya sok gearbox tak boleh makan masa musim panas. Dia sebut sini. Dan hendaklah memakan pada musim itu akan sayur-sayuran dan buah-buahan yang masam rasanya. Musim panas makan sayur-sayuran banyak dan juga buah-buahan yang masam rasanya. Buat kan? Buat ke tak buat? Lepas ni boleh buat kan? Ilmu pada kita. Kemudian sambung lagi, seperti nenas dan mempelam. Pada musim panas ni banyakkan makan nenas dan mempelam, dia kata. Okey, pelam masam pelam mana tak cia kan. Okey, dan yang terlebih baik bahawa menjadikan manusia akan makanannya, maknanya dia kata yang eloknya manusia ni macam itulah. Itu maksud dia. 3/4 daripada tumbuh-tumbuhan dan 1/4 daripada perut tadi tu daging pada musim panas. Masa musim panas, makan kita ni 3/4 pada perut kita sayur. 1/4 sahaja daging. Masa musim panas. Pernah dengar tak macam ni? Ni ilmu ni kan? Macam mana? Sepanjang musim makan daging. Tak rehat-rehat perut. Jadi kalau musim panas, kata cuaca agak panas, kita sekarang dah nak masuk musim sejuk kan? Betul? Kita ni kan ada cuaca panas. Cuaca kita ni panas kan? Maknanya masa cuaca panas tu tak usah makanlah benda-benda yang berlemak tu. Itu maksud dia. Banyak akan makan sayur-sayuran, 3/4 pada perut kita tu sayur dan 1/4 daging. Kalau cuaca panas. Kita ni tak bermusim, tak ada 4 musim. Tapi nampak macam kita macam kadang-kadang macam ada 4 musim kadang. Feeling 4 musim lah. Kadang terasa panas. Lepas tu nanti dia masuk sejuk kan. Musim hujan. Macam tu sejuk lah. Tadi masa tak hujan, tadi musim panas lah. Macam tu je. Okey, sambung. Okey, tiadalah segianya bagi manusia itu bahawa makan hingga penuh perutnya. Maknanya dia kata tak eloklah kalau manusia ni, kita ni makan sampai penuh perut kita. Dia sebut. Tetapi wajib memakan ia hingga hilang laparnya. Betul lah Nabi kata makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul Bila dah lapar, makan. Jadi bila kata hilang je lapar tu berhenti. Kita belum lagi ni banyak ni lauk 4 jenis. Macam mana? Baik, sambung. Maka bahawasanya memadai dengan sedikit pada makan, kata, ialah yang terutama bagi kesihatan. Dan ada pun pelahap itu ialah sebesar-besar kemalangan. Dia kata sedikit makan ni yang utamanya sedikit makan. Dia cakap itu untuk kesihatan. Kalau orang yang
gelojoh makan ni, makan teruk sangat lah. Kita Alhamdulillah, orang Islam tak nampak gitu. Orang Islam memang tak makan lahap, orang kata pelahap. 7 dulang boleh habis. Maknanya kita tak boleh habis. Tapi kita tengok orang buat mukbang tu memang boleh habis kan. Teruk betul. Macam mana boleh habis ni? Ada saya pernah terbaca satu artikel yang dia tulis lah. Artikel ke apa macam tu lah. Dia, bukan artikel lah, tapi dia menulis lah. Dia kata orang yang buat mukbang ni mengambil masa kadang-kadang sampai 8 jam untuk dia habiskan makanan tu. Dia makan sikit, dia berhenti, lepas tu nanti dipanaskan, dia makan lagi, sebab dia nak anukan video tu kan, nak habis kan. Tadi mula habis, nampak real dia makan lah. Dia bukan edit-edit lah. Betul dia makan, tapi dia ambil masa yang lama. Ada tu dia kata kalau dia mula pukul 9 pagi, pukul 4 petang baru habis. Dia kata kerjanya hidup dia untuk buat video makan-makan. Gitu. Jadi kita orang Islam tak gitu. Dalam hadis Nabi, salah satu mafhum hadis yang pernah Ustazah baca, dia sebut Allahumma salli Muhammad, orang kafir makan untuk 7 usus. Orang Islam makan untuk 1 usus. Jadi kalau 7 usus tu maknanya makan banyak. Orang Islam memang tak akan terlarat makan banyak. Tak percaya lepas ni bagi makan nasi Arab 1 dulang seorang, memang tak akan meluak. Nampak macam tu je. Tak makan ke? Makan dah. Rasa banyak dah masuk perut, tapi macam tak luak. Itu kelebihan orang Islam. Jadi orang Islam dalam keadaan lapar pun dia boleh bertahan. Dalam keadaan puasa tengok Islam sangat sabar. Tapi cuba kita bayangkan kalau dalam keadaan darurah, tak ada makanan, siapakah yang rasa terlampau gelisah dan jadi brutal? Mestilah orang yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam dia satu keperluan makan dia untuk hidup. Kita hidup dia untuk makan. Kita makan untuk hidup, betul? Tu beza tu. Sambung. Baik. Tiada elok mencapai akan makanan kemudian daripada bersenang semata-mata. Maknanya dapat makanan dia makan bersenang-senang. Feeling-feeling ahli syurga tu, ahli syurga makan sambil baring. Tapi kita belum masuk syurga lagi. Makannya jangan baring. Kenapa? Sebab kalau kita baca dalam syurga, makanan itu akan ikut pada posisi kita. Contoh sekarang tengah duduk kan, makanan tu buah-buah kat pokok tu dia akan ada pada aras duduk. Kita boleh ambil masa duduk. Gitu. Pernah dengar? Adjustable. Kalau kita berdiri, kita boleh tak payah macam menjangkau. Begitu, just nice dia nak petik buah-buah dan syurga. Kemudian kalau kita baring pun dia ada juga posisi untuk kita petik sambil baring. Pokok tu dia ikut kita. Ikut kita tu hebat tu. Itu ahli syurga. Tapi kat dunia ni jangan jadi syurga dulu. Makannya kena duduk. Tak boleh makan baring. Gini malah hari ni. Kenapa? Masuk syurga dah. Hari ni makan sambil baring tak boleh. Tak boleh lah kita. Okey, sambung. Jadi kata, dan jangan kemudian daripada sangat penat, tetapi lazim bersiar-siar dengan halus. Maknanya siar sikit-sikit, bersisiar lah, jalan-jalan sikit-sikit gitu. Bila lepas makan, kata berjalan dengan perjalanan yang sedikit, maka bahawasanya ia membangkitkan keinginan bagi makan. Ni kalau kata nak makan, kena buat exercise sikit lah, jalan-jalan sikit, makan. Dan makan pun jangan terus baring gitu. Begitu. Sambung. Segianya hendaklah ada pakaian waktu makan itu longgar lagi luas. Masa makan jangan pakai baju ketat. Kroset buka belaka. Siapa pakai benda tu, bengkong benda, nak kurus benda, masa makan kena buka. Itu dia punya tata cara dia. Sebab dia tak cakap pasal makan, tapi pasal baju pun disebut. Maknanya teliti lah tu. Saya suka kita ni. Suka tak kita ni? Suka kan? Sukalah. Tak apa, nanti untuk episod akan datang insya-Allah saya akan cuba foto state. Maknanya setiap kelas tu semua ada reference. Tak adalah tengok je kan. Kata hari ni siapa yang rajin buka handphone, bukalah handphone. Baik, sambung. Segianya membanyakkan memamah waktu makan itu. Maknanya kalau kita makan tu jangan 1, 2, 3 pop tu dah. Dia kena banyak kali mamah kunyah. Dia kata kerana adalah ia daripada barang yang menolongi atas hadam. Maknanya kalau kita mamah kunyah lama, dia akan tolong menghadamkan makanan dengan baik. Itu maksud dia. Baik, tiada segianya deras pada makan dan jangan lambat sangat.
masa makan jangan lambat sangat, jangan deras sangat. Maknanya jangan cepat sangat dan jangan lambat sangat makan ni. Kenapa makan macam pengantin ni? Dia feeling macam dia mau kahwin. Makan berdamai. Berdamai. Dia jangan lambat sangat dan jangan cepat sangat. Masa makan ni dia sederhana, akan tetapi hendaklah makan itu pertengahan masanya sekira-kiranya, maknanya anggarannya macam 20 minit ataupun 30 minit. Maknanya jangan lagi cepat pada tu. Maknanya kalau kita makan kat rumah tu, makan ramai-ramai tu 20 minit 30 minit tu standard lah masa tu. Yang tak normal ialah 3 jam. Makan tak habis lagi. Bolak. Tak habis ni. Baru satu menu jalan 30 minit. 2 menu 60 minit, 1 jam dah kan. Jadi kita makan orang Islam makannya berjaga-jaga. Yang itu kita nampak memang orang Islam amalkan tu insya-Allah. Setakat ni baguslah, tak adalah macam terlampau dahsyat sangat kita tengok makan mengadap makanan berjenjang, tak ada pun. Baik. Sambung. Sunat berkata-kata ketika makan itu akan perkataan yang halus lagi menghiburkan. Masa makan sunat cakap tau. Sunat bercakap. Tapi cakapnya elok-elok yang menghiburkan, yang menyedapkan hati. Bukan masa makan, masa tu marah anak. Makan. Jangan makan. Dia itu bukan suruh makan, itu nak marah. Jangan marah anak masa makan. Tak boleh. Kalau dia buat salah, jangan lepaskan masa makan. Masa makan ni cakap yang elok-elok. Cerita yang best-best saja. Dan percakapan yang halus maknanya percakapan yang elok, yang sempurna, yang sopan gitu. Maknanya kalaulah kita dengar masa makan jangan bercakap. Tak betul lah. Sebab buku ni pun disusun mengikut hadis juga, dan juga pandangan ulama begitu. Baik, sambung. Dan tiada dengan perkataan yang kasar dan keras. Dia kata maknanya tadi tak boleh tengking-tengking ke apa tengah makan ni, ataupun tergelak terbahak-bahak pun tak boleh juga. Tengah makan terus masuk sini cekik terus hilang. Terus ahlan wa sahlan terus. Ahlan wa sahlan ke jalan, gitu. Tak boleh. Bila tengah makan ni kita jangan suara keras, jangan terlampau uha-uha sangat pun tak boleh. Gitu. Dia kata bersopan. Makan tu elok berada. Sambung. Tiada segianya makan pada waktu sangat susah. Oleh kerana yang demikian itu menyebabkan jahat hadam, maknanya lambat hadamnya, maknanya waktu tu tidak bertenang. Makan tergesa-gesa. Itu waktu yang kata baik, yang sempit. Baik, ada pun makan pada waktu kelapangan dan kesukaan itu adalah baik kan, maka adalah ia memberi bekas atas menyegerakan hadam dan suka makan. Maknanya kalau kita makan waktu lapang-lapang, elok, hati pun senang, keadaan pun okey, tenang, dia akan membantu hadam. Kalau kita makan dalam keadaan susah hati, dia lambat hadam. Patutlah Ustazah, saya makan sikit je 3 suap tapi dalam keadaan susah hati. Susah hati apa? Yalah mak makan ni kadang naik pula 3 kilo contoh kan. Makannya susah hati. Biar makan tu lapang. Kat sini senang, kita orang bagi makan lapang je gitu kan. Kat sini semarak lagi best kan. Asal ada makan je lapang saja hati kita. Ada susah hati tengah makan tak? Tak ada, alhamdulillah. Sambung. Daripada seelok-elok bahawa meminum manusia itu sekali atau 2 kali pada tengah makan dengan sekira-kira tiada air itu banyak dan tiada harus minum setelah selesai makan dengan serta-merta, tetapi hendaklah kemudian daripada 2 jam sampai jangan melambatkan pergerakan hadam. Maksudnya dia kata elok kita ni manusia ni minum, elok kita ni minum sekali atau 2 kali saja pada tengah makan, itu kalau berkehendak sangatlah, haus sangat, seteguk, biar itu lepas makan jangan minum air, dia kata. Masa makan pun tak boleh minum air yang banyak, lepas makan pun jangan minum air, dia cakap. Dan paling elok ialah minum air setelah 2 jam lepas makan. Barulah perutnya flat. Perut dia lurus cantik. Betul? Betul ke? Betul lah. 2 jam lepas makan. Tapi kita 2 minit lepas makan dah teguk air. Dia sebenarnya mengganggu juga tu, mengganggu dia punya tu sistem tu.
hadam tu, pencernaan tu. Tapi dia kata jangan sampai tak minum air. Lepas 2 jam tu boleh minum air, sebab nanti kalau tak minum air nanti mengganggu sistem juga. Jadi dia suruh kita minum air jangan lepas makan. Tapi tengah makan kalau berkehendak sangat, minumlah seteguk atau 2 teguk. Ya. Okey, boleh. Mudah je tu. Cuma ayat dia tu je. Baik, tiada patut tidur sebelum makan. Sebelum makan jangan tidur. Kita kata tidur dululah, bangun kerana lapar senang makan. Tak boleh. Dia kata tiada patut tidur sebelum makan, dan hendaklah tidur itu kemudian daripada makan, sekira-kira 2 jam selepas makan. Bukannya lepas makan terus tidur. Okey, saya tak habis cakap tadi. Ustazah kata lepas makan tidur. Lepas makan, tapi lepas 2 jam. Bukannya lepas makan kenyang dah ni, mata ngantuk dah. Sayonara lah ya. Tak boleh ya. 2 jam selepas makan, dan tiada harus memperbuat pekerjaan serta-merta kemudian daripada baharu makan. Lepas makan jangan terus pergi bekerja. Pergi apa? Pergi menebas. Menebas apa kat sini tak ada. Contoh, lepas makan terus buat kerja terus. Dia kata tiada harus buat pekerjaan serta-merta. Cuci pinggan okey kot, sebab itu pergerakan yang slow, tak apa, okey. Jangan pergi kerja kuat lah. Lepas makan pergi gym selalu. Takut naik tadi makan 3 pinggan ni. Biar dulu gym 2 jam lepas tu baru makan. Baru pergi. Boleh faham? Okey, mudah je kan. Baik, sambung makanan pada bulan puasa. Walaupun kita belum sampai lagi bulan puasa, tak apalah, kita masuk sebab tajuk ni dia diselitkan kat sini. Baik. Tiada patut bagi orang yang puasa itu bahawa menyegerakan pada makan akan beberapa makanan tatkala berbuka puasa, sama sekali kemudian daripada lapar yang panjang, kerana bahawasanya banyak makan itu menjadikan keletihan pada kuat, pada kuah dan melemahkan pada muaddah. Dia kata kalau makan banyak, dia kata akan memberikan keletihan kepada kita punya ni, badan kita letih, dan akan melemahkan pada perut kita. Kalau banyak makan, orang puasa jangan makan banyak, dia kata. Tapi kalau kita fikir puasa 1 hari lah lapar, apalah salahnya kita makan lebih sikit. Tapi kalau ikutkan dia punya sifir dia, tak boleh makan banyak. Baik, sambung. Tiada patut memulakan minum air sejuk masa kita buka puasa. Kan puasa sunat Isnin Khamis selalu kan. Jangan minum air sejuk. Tapi itulah yang kita nampak tadi, air tadi banyaknya air. Macam-macam air. Color kuning, color hijau, color biru semua ada. Jadi dia kata tiada patut memulakan minum air sejuk, dan jangan membanyakkan minum akan dia kemudian daripada sangat dahaga, kerana takut jadi efek pada perut dia. Dia panggil restom, sebagaimana bahawasanya meminum akan berapa minuman dan memakan akan penganan sebelum lain daripada keduanya itu daripada makan, memberi mudarat akan kesihatan dan menyebabkan sakit pada perut dia. Kata jangan minum air sejuk, pasal dia punya poin dia jangan minum air sejuk sebab dia akan bagi sakit pada perut dia. Dia akan melambatkan proses hadam pun ya. Daripada yang terlebih baik memakan sedikit daripada makanan yang ringan. Makanan yang ringan. Tapi kita tahu bila buka puasa paling bagus makan kurma. 30 minit selepas tu baru boleh makan nasi, paling bagus. Lepas buka puasa solat dululah. Dihadamkan dengan 3 rakaat solat maghrib, kemudian perut kita sudah bersedia untuk isi nasi. Itu kalau yang sebetulnya. Kata sambung. Makanan yang ringan waktu masuk matahari sampai hinggalah 2 jam ataupun 3 jam, dan kemudian daripada yang demikian itu boleh memakan apa-apa yang diingini. Itu disebut bahawasanya memakan roti keras yang disebut oleh orang yang am dengan nama kak. Apa tu roti keras? Roti keras dulu orang panggil apa dia? Roti keras, roti yang keras tu. Dia panggil kak.
yang diperbuat daripada ketika hari raya, dia kata, adalah membanyakkan makan akan dia, mendatangkan sakit pada perut. Dan sakit perut tadi tu dia kata, janganlah membanyakkan makan akan dia, melainkan adalah ia sedikit. Okey, sedikit lemak, dia kata. Jadi kalau makan pada roti keras ni pun tak boleh makan banyak juga, mudarat juga. Dia nak sebut itu, roti keras makan tapi tak boleh makan banyak, dia mudarat. Kita roti keras cecah dengan air kan, rasa-rasanya berapa buku boleh pergi. Roti panggil apa? Roti lutut itu saya rasa kalau 6, 7 tu tak ada hal kan. Tak boleh makan banyak punya. Jangan makan banyak, dia kata. Okey. Sedap kan? Semua orang tahu sedap. Okey, habis bab itu diselitkan sikit saja pada masa puasa, sebab ini dikata bi'ah orang Arab makan roti. Kalau kita nasi lah, tak usah makan banyak. Tu je, cukup. Baik, sambung. Minum minuman dan minuman sihat. Dia kata minuman dan minuman sihat. Air biasalah. Air iaitu satu minum bagi negeri-negeri, satu minuman bagi negeri-negeri yang panas atau sederhana hawanya. Air ni tak kira negeri tu panas ke, negeri tu hawanya sederhana ke, air tetap kena minum. Adapun air itu iaitu yang mengalir, tiada baginya warna dan bau dan tiada rasa. Air kosong lah air mineral ni. Baik, air kosong lah. Air kata air hujan, air mata air, air embun, air perigi, air laut. Air laut minum ke? Air laut air mutlak lah, tapi orang tak minum kan. Melainkan dia kena proses dulu kan. Air sungai, air lagi tasik, air lombong. Masuk? Siapa yang tergambar nak minum air lombong belakang tu? Tapi kalau darurah memang tak ada air, minum tak? Minum, masak lu. Gitu. Masa-masa tengah senang ni memang tak nak minum air tu. Kalau tak ada air langsung, situ je nampak air ada. Semua pakat-pakat boleh terima air tu untuk dimasak. Air elok dimasak lah kan. Sambung. Dia kata, dan adalah ia sangat baik diminum jikalau adalah ia jernih dan tiada kotor dan tiada keladak. Dia kata air kalau ada keladak, ada kotor, jangan minum. Yang jernih boleh minum. Kita sekarang senang lah. Kowe pun ada rumah. Kowe, kuku, apa lagi? Yang seangkatan dengannya. Macam promo pula. Bukan promote. Baik, sambung. Maka tiadalah patut diminum melainkan air tawar yang sangat hening sampai memeliharakan sihat, kerana bahawasanya adalah ia memudahkan pada pekerjaan anggota dan menguatkan tubuh. Jadi air kosong semua orang tahu dan semua orang alert dengan benda ni. Air kosong kena minum lebih sebab untuk kesihatan. Itu kesimpulan dia. Sambung. Jika daripada minum air air lopak, silap cakap. Jika daripada jaga-jaga daripada minum air lopak, dia kata. Dia kata jangan sampai kita ni hati-hati jangan sampai minum air lopak dan air yang busuk baunya, kerana adalah ia memberi mudarat bagi kesihatan, kecuali keadaan darurat lah. Saya ingat satu ketika dulu air berbau kan, ada air berbau. Masa tu kita darurat kan. Kalau tak minum, tak ada air, ada harga. Pergi ke kedai, air mineral pun habis. Jadi nak tak nak, masaklah juga air tu kan. Dia bau kan. Tapi disebut memang jangan minum air yang berbau, sebab dia akan beri mudarat pada kesihatan. Tapi dalam keadaan darurah, tawakal pada Allah lah. Baik, sambung. Segianya menapis air sebelum diminum. Anda sebut tadi dah. Habis dah. Tak ada masalah lah yang tu. Jauhkan daripada minum akan air yang dibekukan. Dibekukan sangat kerana ia memberi mudarat bagi kesihatan. Air dibeku maknanya ais lah. Oh, itu yang suka tu. Waktu panas pula, nampak pula orange kan. Tahu ais sedap kan. Habis dia kata jauhkan pada minum air yang dibekukan. Maknanya tak sihat. Kita bukan sekadar minum air beku tu mesin pula. Jadi air
A, B, C, D. A, B, C, D. Campur durian. Sambung. Sekiranya bahawa jangan meminum air melainkan di dalam apa? Dalam bekas yang disediakan baginya, dan tiadalah patut minum di dalam durak serta merta. Ni maknanya dalam ni macam gini ni, kalau botol ni kan, dia tak harus minum betul. Maknanya kita kena letak dekat dalam bekas. Itu paling bagus. Hanya ada orang botol besar tu ya. Ya, paling cantiknya taruhlah dekat dalam bekas ya. Sambung. Bahawasanya yang demikian itu daripada kebinasaan yang tiada elok, tiada elok istimewa lagi, bahawasanya manusia boleh memeriksa daripada keladak-keladak air tadi tu. Baik, sambung. Dijauhkan minum kemudian daripada bangkit tidur serta merta. Masa kita bangun tidur je, dia kata janganlah kita ni terus minum air. Rehat dulu. Kita bangun tidur, kita buat benda, baca doa dulu kan. Tapi suri-suri rumah, ibu-ibu yang baik hati ni, tak kira bukan suri rumah pun, bangun dia fikir nak buat apa, cokodok ke, nasi goreng ke ya. Jadi bangun tidur tu baca doa dulu, fikir apa tu. Paling bagus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menggosokkan mata 3 kali. Ni 1 2 3. Kenapa? Nak mengelakkan daripada air mata tu kan, dia okey nanti. Dia mata tu jadi bersih. Saya apa namanya nak sebut dari sudut istilah sains tu, kita tak tahu istilah dia, tapi itu adalah baik untuk mata. Mata kita dia tak ada macam ada tu yang macam lendir tu, dia duduk situ. Jadi kita sihat, mata sihat. Mata sihat. Untuk perjalanan lagi jauh lagi, untuk long termnya, kita punya mata kita akan lebih cerah. Macam tu. Pernah buat tak? Kena buat sekarang. Bangun tidur, baca doa, kemudian boleh selawatan Nabi, kemudian gosok mata 1 2 3. Balik nanti boleh buka cari artikel. Dia akan ada penyakit mata letih, lepas tu nanti akan ada apa namanya macam lendir-lendir bertumpuk. Jadi efek daripada apa? Tak gosok mata tu. Dalam Islam, dalam hadis sebut memang ada gosok mata tu. Okey. Sambung. Jadi dia kata jauhkan minum air. Bila kita bangun pada tidur tu, jangan serta-merta minum air. Air ni dah tahu tepi katil dah. Bangun-bangun tidur buka mata je, wah bangun dah, okey buka. Itu elakkan. Elakkan pada minum air. Serta-merta boleh minum air selepas itu. Kerana bahawasanya yang demikian itu menyebabkan sakit rusuk dan jantung. Jadi rusuk kita ni akan sakit, jantung pun tak okey kalau kita bangun tidur serta-merta minum air. Jadi bila bangun tidur, rehat dulu. Dah buat pergerakan tadi apa semua tadi tu, barulah kita minum air, tak apa. Jangan serta-merta, sebab nanti dia merosakkan jantung dan juga rusuk. Rusuk sakit rusuk. Ingatkan rusuk ayam je, rusuk kita sakit rusuk kita sakit tak ada buat benda, rusuk ayam sakit boleh makan je. Kan? Sambung. Air susu. Tadi air kosong. Ni air susu. Kita ada 10 minit dalam 15 minit 10 minit lagi. Okey. Air susu itu iaitu meminum minuman yang mensihatkan. Yang menyihatkanlah, dia tulis mensihatkan. Lagi sangat memberi manfaat dan menyegerakan penghadaman, dia kata. Iaitu munasibah ia bagi orang yang dhaif dan orang yang sakit. Jika orang yang sakit, orang yang kurus, dhaif dia bahasa Arab, dia tak tukar lagi. Orang yang dhaif, yang kurus, yang sakit, elok minum susu. Itu cerita dia. Bolehlah minum susu. Lazim bahawa hendaklah ada susu itu bersih, yang tiada lancung, dia kata. Artinya yang tiada bercampur dengan air. Susu pure, jangan campur air. Dan hendaklah meletakkan akan dia di dalam bejana daripada tanah atau kaca sampai memeliharakan akan
cucinya, maknanya melihara dia punya kesucian dia, elok tu, bersih dia tu. Letak dalam bejana, tanah ataupun kaca. Maknanya tak boleh minum dalam bekas plastik. Tak elok minum dalam bekas plastik susu. Jangan meletakkan susu di dalam bejana yang mempunyai karat. Susu dengan karat dia cepat bertindak. Jangan letak. Seperti tembaga atau zinc. Kat rumah kita tak ada kot cawan tembaga dengan zinc. Tak ada. Kerana bahawasanya keadaan yang demikian itu menjadikan sebelit dan sakit yang lain. Kalaulah susu tadi diletak dalam bekas zinc, maknanya yang kubaya bahasa Melayu apa tu? Yang macam ayan okey, saya nak kata tu. Ayan tu kan ada pinggan yang jenis ayan, mangkuk kan, steel tu kan. Yang itu tak boleh letak susu. Kalau tak juga dia akan menyebabkan sembelit dan juga penyakit lain. Pernah tahu tak? Macam kita orang kisah pun tak kisah macam tu tak berapa tahu sangat pun kan. Jadi benda tu nampak macam simple kan? Tapi sebenarnya memberi pengetahuan pada kita. Baik, lazimkan menjerang susu sebelum diminumkan dia. Ini susu yang diperah lah, susu yang perah. Kita hari ni susu tak ada perah kan. Beli je dah ready kan. Okey. Qahwa ni apa? Kopi. Qahwa ni kopi dalam bahasa Arab. Kopi ni suatu minuman yang diketahui dan yang diadatkan manusia akan dia. Maknanya menjadi adat dalam kehidupan manusia minum kopi. Atas mengangkatkan dan kemudian memuliakan bagi tiap-tiap orang yang datang. Maknanya orang datang kita angkat kopi. Macam tu maksud dia. Kita nak ihtiram, nak hormati orang datang tu, raikan dia, kita angkat kopi. Dia cerita gitulah. Dan adalah ia sangat memberi bekas atas tubuh yang tertentu di atas segala urat-urat. Tetapi dia kata adalah ia mengurangkan darah. Siapa dia memang bagus untuk urat-urat ni kalau kita minum kopi, tapi dia boleh mengurangkan darah. Kurangkan darah ni mana apa? Bukan dia darah hilang. Darah ada 4 pain tinggal 3 pain, bukan gitu. Dia apa? Tekanan darah. Boleh mengurangkan tekanan tu darah tu. Dan menegahkan tidur. Betul lah. Orang yang minum kopi ni dia bolehlah jaga. Tapi jenis orang yang memang dia jenis tidur, bagi kopi pun tidur juga. Saya lah tu. Dia kata dan menegahkan tidur. Oleh kerana itu wajib menjauhkan kopi tadi daripada orang yang ada macam tu. Maknanya kalau dia minum seteguk je dia punya mata segar je kan. Dan kalau ikutkan doktor, waktu terakhir kita minum kopi ialah pada pukul 2 petang. Selepas pukul 2 petang jangan minum kopi. Saya tak kisahlah Ustazah, kami kat kampung pukul 10 malam baca kopi. Tak apalah saya baca kat buku ni je Okey, sambung. Dan tiada harus meminum kopi tadi tu bagi kanak-kanak yang kecil, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Yang kecil-kecil jangan bagi minum kopi. Betul lah, masa saya kecil rumah saya tak bagi minum kopi. Saya kata kenapa tak bagi kan? Kenapa dia orang semua boleh minum? Bau sedap kan? Tak tahan bau dia. Tapi kita tak boleh minum. Last-last buat apa? Tunggu dulu, relax dulu. Nanti dia orang bangun je cari cawan mana yang ada sikit air kopi. Itulah boleh minum. Pandai juga kecil dulu sebab teringin sebab bau dia sedap kan. Baik, dan jikalau dicampurkan akan dia dengan susu, kopi tadi campur dengan susu, adalah ia makanan yang mensihatkan lagi memberi faedah. Kopi kena minum susu, dengan susu. Minum kopi dia boleh juga, tapi yang menyihatkan ia bila campur susu. Dia punya khasiat dia. Maka tiada apalah bagi siapa yang meminumnya dengan ini kaifiahnya. Maknanya kalau minum kopi dengan susu, dia kata akan beri faedah, dia kata dan ada kaifiah adalah kaifiah yang betul tadi itulah minum susu dengan kopi. Kalau kita makan carrot, kalau nak efektif pada tubuh, kita kena ambil carrot dengan susu. Tapi bukan susu yang beli kat kedai, itu susu betul, susu asli. Baulah dia akan
dia akan efektif. Okey, kalau kita makan tomato pun cantik dengan susu juga. Kalau kita makan telur dengan minyak zaitun. Hari ni mengajar sungguh ni. Ya. Jadi dia makanan-makanan kita nak bagi nak dia cepat bertindak dengan tubuh, biar dia gurih betul. Dia punya apa? Kawan dia tu betul. Cara mengambil tu betul. Ya. Tadi kopi dia lebih efektif, boleh bagus kalau kita minum dengan susu. Tapi bukan susu pekat manis. Itu efektif juga ke hospital. Cepat juga ya. Baik. Sambung. Tadi kopi, ni teh pula. Sembung teh. Teh itu dia kata minuman yang menjagakan lagi menahan akan barang yang keluar daripada dua jalan. Dia kata dan baginya faedah bagi memeluhkan. Jika teh ni bagus untuk keluarkan angin. Itu maksud senang. Tu kata pada dua jalan tadi. Pening pada dia orang baca. Akan barang yang keluar daripada dua jalan. Apa ni? Angin. Ya. Dia kata teh ni senang buang angin. Itu maksud dia. Dan baginya faedah bagi memeluhkan. Artinya apabila diminum ia dengan panas adalah ia mengeluarkan peluh. Dan teh memang kita kena consume dia ketika dia panas. Bau dia akan bertindak bagus dan sebagai antioksidan dalam badan tadi tu. Tapi kalau kita minum sejuk dia tak jadi apa-apa. Dia mudarat. Teh mesti kena minum masa panas. Okey. Kalau teh ais masa saya belajar dekat Arab dulu, orang kami ni banculah teh ais teringat kat kampung halaman. Jadi bila kita bancuh tu dia kata apa? Majnun nanti. Dia kata apa, kau ni gila. Dia kata engkau semua gila. Kenapa kita gila? Sedap ni kot. Dia kata mana boleh minum teh sejuk. Ya. Saya kata tu ketika saya masak bawang, kita biasa bawang putih merah kan kita tumis masak kan. Dia elok jiran saya ni mak angkat kami lah datang, dia rajin datang. Ya Rafiza, madza tabakhti? Dia kata ya Rafiza, masak apa ni? Masak apa ni? Oh, tengok sini. Syuna, dia kata, ni apa ni? Masak kita tengah tumis bawang putih dengan bawang merah. Marah ke main dia. Saya kata kenapa dia marah benar ni? Takut pula tengok dia marah. Dia kata tak boleh, mana boleh sambung. Dia kata tom dengan basal tak boleh sambung. Tom ni bawang putih, basal ni bawang besar tu. Mana boleh gabung, tak boleh. Dia kata kalau kau nak masak bawang merah saja. Kalau bawang putih saja. Oh pula gitu. Tak apalah. Kita angguklah. Lepas tu masa tu saya kat sana pisang banyak. Orang panggil bahasa Belana pisang. Terlampau banyak pisang. Murah-murah sangat. Sedap-sedap. Jadi kita ni sampai tak tahu nak buat benda. Saya buatlah talam pisang. Talam pisang orang kampung kan. Buatlah. Kemudian saya pun bagilah pada jiran saya tadilah. Dia seronok kalau dapat makanan kan. Dia pun makan. Dia kata sedapnya. Sedap-sedap. Lepas tu dia kata dia akan tanya pula apa dalam ni. Saya pun katalah dalam tu ada mauzun, ada pisang. Kemudian ada daqiq, ada tepung. Yang atas tu ada tepung, bawah tu pisang dengan tepung sikit. Ada sukar sikit, ada gula sikit lah. Atas tu saya letak daqiq tepung dengan jus hindi. Jus hindi? Tahu tak jus hindi tu apa? Santan, kelapa. Saya kata letak, saya kata jus hindi lah saya kata. Dia tak boleh fikir. Kamu balik Malaysia, nanti balik sini bawa kelapa tu saya nak tengok. Dia tahu macam kelapa tapi nak tengok yang real punya kelapa tu. Mereka kalau kita tunjukkan pemandangan Malaysia macam tempat pantai-pantai, dia kata hal hadhil mawjuda ya Rafiza? Ni wujud ke kat dunia ni? Ada kampung saya macam ni. Kampung kita macam ni dia tak percaya. Macam rumah papan kan. Saya kena buat kerja wasailut ta'limiyah, cara pengajaran, pembelajaran. Kemudian kita kena buat daripada bahan-bahan terbuang, hasilkan barang-barang daripada bahan terbuang. Saya buat pada razas, pada botol ni saya buat bunga, bakar kat api kan, jadi bunga. Dia punya hairan dia tak boleh fikir. Orang tak boleh fikir.
Macam mana buat jadi begini ni? Kemudian dalam untuk majmu'ah, untuk perkumpulan, untuk grup punya, saya buatkan replika rumah macam ni. Saya cari kotak, buat rumah papan Malaysia. Nak tunjukkan Malaysia. Saya buat kotak tu, saya buat macam betul-betul dengan atap dengan apa, dalam dia tu adalah kursi-kursi, tangga, ada tempayan, ada selipar, ada centong, ada pokok, ada buai. Kita grouping campur Arab. Jadi yang grup dengan saya tu mak angkat saya di sekolah, di universiti. Tadi ni yang dekat tepi rumah ni kat universiti pun ada mak angkat juga. Isteri pada salah seorang menteri kat sana. Dia bawa dia punya pemandu dia untuk ambil kerja kita tadi tu. Saya kata dengan dia, saya kata saya tak boleh bawa ni naik riksha. Riksha ni apa? Kenderaan roda 3 yang dekat India. Auto. Bajaj auto tu yang roda 3 tu macam TC dia buat tu. Saya kata saya tak boleh nak bawa naik tu. Tak apa. Saya datang dengan saya suruh pemandu saya datang. Dia datang tu kan, dia punya tak boleh tengok, dia macam terperanjat tengok. Dia gigil lah. Dia kata, benda ni wujud ke? Dia kata, wujud ke benda ni? Awak imagine kat mana ni? Rumah saya kat kampung gini. Dia tak percaya. Dia cakap benda ini dah macam tahap tak duduk kat syurga, macam hayalan-hayalan gitu kan. Gitu. Memang best, konok. Saya cerita pasal apa? Dia pasal teh kan? Sambung balik. Jauh begini. Jadi normalnya kita kena minum teh semasa dia panas. Dan teh kalau orang Arab dicampur dengan bunga cengkeh, campur biji pelaga, campur dengan kulit kayu manis. Kalau minum dia punya kopi gitu juga, campur kulit kayu manis, biji cengkeh, bunga cengkeh, biji pelaga. Minumlah. Memang berlaga-laga kepala, mata. Saya minum terus demam. Kali pertama saya minum terus demam. Kat sana Syai dengan kahwa dia teh dengan kopi pakai cawan kecil saja. Kecil je. Kalau cawannya tinggi tu je kan. Gulanya pagat tu. Cawannya tinggi tu je, gulanya pagat tu. Dalam tu adalah dia punya tu dah siap tadi, dia masak kopi tu dengan bunga cengkeh semua tu. Minum terus demam. Panas. Kita kurang minum air kan. Dia dah biasa, diorang dah biasa. Gitu. Tapi dia tahu nilai-nilai yang nilai perubatan yang bagus bila untuk diambil dalam minuman. Dalam minuman ada nilai perubatan. Dalam makanan pun ada nilai perubatan. Sebab tu dia cepat kritik kita kalau benda tu salah. Macam saya cakap tadi yang talam pisang tadi tu, sebenarnya cerita tu tak habis lagi. Dia tanya saya letak bawah, saya letak sukar kan. Atas tu kan kita letak tepung, letak santan, letak garam kan. Dia punya marah. Dia makan dah. Dia tak nak makan dah. Dia tak nak makan. Dia kata, tak boleh Rafiza. Dia kata tak boleh campur buat garam dengan gula dalam satu hidangan. Dia berpegang pada tu. Jadi sebenarnya kita ni dalam makanan kita sebenarnya memang ada kena buat kajian. Kenapa tak boleh, kenapa boleh, apa tak boleh. Jadi kita belajar sikit-sikit lah yang ni. Teh tadi kena minum konsum masa panas sebab dia baik, digunakan akan dia pada ketika sejuk, tetapi tiadalah wajib membanyakkan daripada minum akan dia, kerana bahawasanya ia menyedikitkan perkara pergerakan darah dan menjadikan berbangkit penyakit urat-urat dan menggeletar. Kalaulah teh ini dikonsum ketika dia sejuk, jadi macam teh ais tadi, teh ais contoh kata, dia akan menyebabkan pergerakan darah menyedikitkan. Maknanya lambat pergerakan darah kita tu lambat. Dia nak apa, dia punya pergerakan dalam badan tu. Kemudian dia akan jadi penyakit urat dan juga boleh jadi menggeletar kalau rajin konsum teh sejuk. Lepas ni boleh minum teh panas. Tapi hari ni tak ada kan? Hari ni tak ada, balik terus SOP. Okey, saya kira sampai muka surat 10 hari ni. Banyaklah juga kita baca kan? Alhamdulillah. Okey, kita okey ni? Okey ya? Nanti kita akan sambung pengajian kita. Alhamdulillah kita ikut SOP 1 jam sahaja. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada bulan akan datang. InsyaAllah. Setakat tu ada soalan? Nak tanya apa-apa? Berkaitan kita punya pelajaran hari ni? Kalau tak ada, kita
nak tangguhlah. Okey. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tangguh dulu kita punya pengajian dengan bacaan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawaththikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha لها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحب معرفتك وأمسها على شهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang sudah hadir dan pada JK yang menyediakan tempat. Terima kasih banyak.